Selamat petang, salam sejahtera. Zahid kini makin terdesak. Aku kata seperti itu kerana banyak perkara yang telah terbukti sedang bergerak dan sedang bergerak di mana-mana. Terkini Zahid mengatakan Barisan Nasional perlu mengubah ataupun rombak perlembagaan Barisan Nasional supaya bangkai tikus dan telaga yang kotor airnya itu perlu dibersihkan di Barisan Nasional, katanya. Aku pun terfikir, dalam UMNO baru-baru ini pun Zahid telah memimpin UMNO untuk mengubah ataupun memindah perlembagaan UMNO, yaitu daripada pemilihan di sudut pemilihan UMNO. Sekarang ini pemilihan UMNO boleh dilakukan selepas 6 bulan PRU diadakan. Sekarang pula Zahid Hamidi kata beliau mahu mencadangkan perlembagaan Barisan Nasional dirombak supaya bangkai tikus yang ada dalam Barisan Nasional dapat disingkirkan. Yang jadi persoalan aku ialah sampai ke hari ini masih belum ada jawapan. Siapa bangkai tikus yang dimaksudkan oleh Zahid Hamidi? Terfikir aku, adakah bangkai-bangkai tikus yang beliau kata itu merujuk kepada orang-orang yang bersih? Manakala orang-orang yang kotor penuh dengan kes-kes perbicaraan pertuduhan di mahkamah, semua itulah yang dikatakan bersih. Aku ulang sekali lagi, adakah maksudnya yang bersih, yang tidak ada kes mahkamah pertuduhan maupun yang mungkin menentang Zahid Hamidi, kepimpinan Zahid Hamidi, adakah itu yang disebut sebagai bangkai tikus? Merujuk kepada mereka yang menentang Zahid Hamidi, adakah itu? Ataupun yang bersih itulah adalah yang mengikut Zahid Hamidi, mengikut telunjuk Zahid Hamidi, maupun yang tergolong di dalam geng klaster mahkamah. Inilah yang menjadi persoalan aku sehingga hari ini aku tak ada jawabannya. Dalam satu catatan di satu blog ditulis oleh Regi JC Ritwadin, beliau menulis, UMNO kini dilanda krisis besar. Zahid mula mengigau, kaki dah tak pijak, bumi nyata, katanya. Aku setuju dengan apa yang ditulis oleh Regi JC Ritwadin ini apabila beliau menulis, UMNO kini dilanda krisis besar. Zahid mula mengigau, kaki dah tak pijak, bumi nyata. Jika pilihan raya umum diawalkan juga pada tahun ini, saya amat yakin bahawa rakyat Malaysia akan keluar beramai-ramai untuk menghukum Zahid dan Barisan Nasional agar gabungan itu tidak berjaya membentuk kerajaan untuk mengelakkan risiko berlaku campur tangan dalam urusan kehakiman. Tular di media sosial sekarang ini satu klip video yang mana ucapan ataupun video ucapan Zahid Hamidi mengatakan, sekiranya Barisan Nasional menang, beliau bersumpah tidak akan balas dendam terhadap musuh-musuh politiknya, kerana bagi Zahid Hamidi biarlah itu semua berlaku. Beliau berjanji tidak ada balas dendam. Tetapi yang ditulis oleh Regi JC Ritwadin ini adalah rakyat akan turun beramai-ramai untuk menghukum Zahid dan Barisan Nasional agar gabungan itu tidak berjaya membentuk kerajaan untuk mengelakkan risiko berlaku campur tangan dalam urusan kehakiman. Tadi pula aku baru baca juga di dalam satu laporan di Agenda Daily apabila Lokman Adam kata dia tak gentar berhadapan dengan pertuduhan saman daripada Ismail Sabri sendiri, pemimpin besar UMNO. Beliau kata Zahid Hamidi akan jadi Perdana Menteri baru selepas PRU 15. Betapa yakinnya Lokman Adam tentang keyakinannya bahawa Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri, itu tak hairan sangat. Yang hairan sangat aku ialah apabila Lokman Adam dengan yakin mengatakan bahawa kalau
PRU sudah selesai, Barisan Nasional akan menang, Perdana Menteri baru yaitu Zahid Hamidi akan diangkat, beliau tidak akan duduk dalam penjara kerana menurut Lokman Adam dia tidak akan dibiarkan berada dalam penjara oleh Zahid Hamidi. Adakah maksud Lokman Adam bahwa Zahid Hamidi akan campur tangan di dalam kes tersebut supaya Lokman Adam boleh keluar dari penjara? Lokman Adam ni kadang-kadang jadi juru cakap, macam juru cakap UMNO pula kan. Seperti Sahidan kata, siapa Lokman Adam sehingga macam seakan-akan menjadi juru cakap UMNO pula. Saudara penonton sekalian, aku pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Regi J. Siritodin ni. Seperti yang dikatakan juga oleh Rafizi Ramli. Rafizi kata kalau PRU diadakan pada musim tengkujuh, habislah UMNO BN. Beliau kata UMNO akan bungkus kalau diadakan musim tengkujuh. Kerana ada orang sangka musim tengkujuh itu adalah satu musibah. Tapi kadang-kadang musibah boleh menjadi satu berkat. Beliau mengambil satu rujukan peristiwa yang berlaku di Amerika Syarikat. Yang mana sebelum berlaku ribut Taufan Katrina, George Bush hampir kalah. Beliau hanya menang kecil dalam pilihan raya sebelum itu. Selepas berlakunya Taufan Katrina di Amerika Syarikat, apa yang berlaku adalah George Bush telah menang besar kerana berlakunya taufan tersebut. Jadi kalau ada yang menganggap sekiranya musim tengkujuh diadakan pilihan raya, ada yang menganggap mungkin akan kalah parti-parti yang lain dan Barisan Nasional akan menang kerana bilangan pengundi yang sedikit. Aku rasa betul kata Rafizi, ada kemungkinan Barisan Nasional akan kalah kerana dihukum oleh rakyat sendiri atas ketidakpedulian terhadap masalah dihadapi rakyat. Mungkin rakyat yang turun pada waktu itu akan menghukum. Saudara penonton sekalian, cuba saudara luangkan masa teliti kenyataan terkini Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi seperti yang dilaporkan oleh berita ini. Kita tahu kalau ada musuh di luar parti kita, itu kita kenal pasti dengan mudah. Kalau ada duri dalam daging, gunting dalam lipatan, kita kenal. Sekilas ikan di air, kita kenal jantan dan betinanya. Tidak lama, saya ulangi, tidak lama. Sesuatu mesti dilakukan untuk membersihkan. Kita harus melakukan pembersihan dari dalam. Kita tak mahu ada musang dalam reban ayam, musang perlu dikeluarkan, kata Zahid Hamidi. Kita tidak mahu ada bangkai tikus dalam telaga kita, kata Zahid Hamidi. Telaga yang ada bangkai tikus, airnya tak boleh diminum, kata Zahid Hamidi lagi. Satu-satunya matlamat majoriti rakyat Malaysia adalah untuk memastikan bahawa sistem kehakiman Malaysia terus bebas daripada pengaruh politik. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas menerusi pencapaian petisyen yang mendesak yang di Pertuan Agong untuk tidak mengampunkan Najib, di mana petisyen itu mencecah 100,000 tanda tangan dalam tempoh kurang 24 jam. Manakala petisyen mendesak yang di Pertuan Agong untuk mengampunkan Najib hanya mencapai 8,200 tanda tangan selepas 4 hari digerakkan. Biarpun UMNO didakwa mempunyai 3 juta ahli yang majoritinya penyokong Najib. Menerusi kegagalan petisyen pro Najib inilah penipuan unit propaganda UMNO berhubung tahap sebenar pengaruh bosku terselah. Malah, rakyat dapat melihat sendiri bagaimana Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran parlimen atas sebab-sebab yang berbau propaganda dan tidak masuk akal. Sudah pasti ini akan membimbangkan masyarakat majmuk kerana Zahid sendiri berdepan dengan puluhan tuduhan jenayah dan gagal memberikan sebarang sebab munasabah kenapa pilihan raya umum 15 harus disegerakan. Untuk rekod, Parlimen Malaysia ke-14 wajib dibubarkan pada Julai 2023 dan kerajaan pimpinan Ismail Sabri ketiga ini tidak diancam oleh mana-mana kumpulan politik selain kluster Mahkamah UMNO yang merupakan satu-satunya pihak yang mendesak agar pilihan raya umum diawalkan.
Sudah tentu rakyat akan mengesaki bahwa Zahid hendak cuba membebaskan dirinya daripada tuduhan jenayah. Andai kata Barisan Nasional berjaya membentuk kerajaan dan beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Satu Malaysia mendengar ucapan hina mahkamah Zahid pada taklimat khas Presiden baru-baru ini. Dan ini menambahkan lagi keyakinan bahawa Zahid akan melakukan segala apa yang mungkin untuk menyelamatkan tengkuknya, termasuk memfitnah dan menghasut. Atas dasar itulah satu gelombang penolakan besar-besaran sudah wujud di media sosial, di mana rakyat menolak pilihan raya awal berbekalkan keyakinan bahawa sistem kehakiman Malaysia kini bebas daripada pengaruh politik dan akan terus bebas selagi kluster mahkamah tidak terlibat dalam kerajaan. Jika pilihan raya awal diawalkan juga, saya amat yakin bahawa rakyat Malaysia akan keluar beramai-ramai untuk menghukum Zahid dan Barisan Nasional agar gabungan itu tidak berjaya membentuk kerajaan untuk mengelakkan resiko berlaku campur tangan dalam urusan kehakiman. Saudara penonton sekalian, rata-ratanya majoriti rakyat Malaysia ingin pilihan raya umum ke-15 diadakan setelah tamat tempoh penuh penggal Parlimen ke-14 dan ingin Ismail Sabri Yaakob kekal sebagai Perdana Menteri dalam tempoh itu. Ini sudah pasti akan meningkatkan lagi keterdesakan Zahid, dan saya percaya beliau akan memikirkan kemungkinan menumbangkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri dengan bantuan ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang bersimpati dengan kluster mahkamah. Biarpun jumlah ahli-ahli parlimen ini kecil, ianya cukup untuk menstabilkan kerajaan seandainya mereka menarik sokongan terhadap Ismail Sabri. Namun, Ismail Sabri boleh sahaja mengusulkan pengisytiharan darurat politik kepada Yang di-Pertuan Agong dan kekal sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, Ismail Sabri boleh melumpuhkan politik Zahid secara paksa menerusi penggubalan ordinan-ordinan darurat yang bersesuaian. Zahid tidak akan mampu berbuat apa-apa, melainkan akur bahawa UMNO, sebuah parti politik, tidak ada hak berperlembagaan untuk memaksa Perdana Menteri mengusulkan apa-apa kepada Yang di-Pertuan Agong, termasuk pembubaran parlimen. Zahid juga terpaksa akur bahawa peranan Ismail Sabri sebagai ahli UMNO dan Perdana Menteri cukup berbeza dan saling tidak bertindih, di mana sebagai Perdana Menteri Ismail Sabri tidak wajib menuruti sebarang ketetapan UMNO. Andai kata Zahid bertindak memecat Ismail Sabri daripada UMNO, ianya tidak mampu membawa sebarang kebaikan buat dirinya, kerana Ismail Sabri akan kekal sebagai Perdana Menteri berdasarkan keahliannya di Dewan Rakyat. Namun, Zahid dan UMNO akan menanggung akibatnya pada PRU 15 dengan penolakan besar-besaran yang sudah tentu akan menghancurkan UMNO buat selama-lamanya. Malah, saya menjangkakan akan berlaku pengunduran ramai pemimpin di peringkat bahagian dan cawangan serta boikot jentera pilihan raya di terlalu banyak kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri sekiranya Ismail Sabri dipecat. Kesemua ini sudah pasti akan memarahkan akar umbi UMNO dan menjurus kepada undi dendam, di mana ramai penyokong UMNO akan menyokong pihak lawan atau tidak keluar mengundi pada PRU 15. Saudara sekalian, itulah dia keadaan sebenar Ismail Sabri Yaakob yang menang atas Zahid Hamidi. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.